Hai para pelajar, selamat kembali ke siri video bimbingan SPM Prinsip Perkawanan. Hari ini kita akan belajar mengenai susut nilai dan susut nilai terkumpul dan bagaimanakah kita akan menggunakan nilai scrap. Seperti biasa, kita akan rujuk kepada akaun perdagangan dan untung rugi sebagai apur dan penyata kedudukan kewangan sebagai PKK. Aset bukan semasa pula kita akan rujuk sebagai ABS seterusnya. Okey, sekarang mari kita lihat apakah maksud susut nilai. Susut bermaksudnya berkurang. Dalam perakanan pun, ia bermaksud berkurang. Tetapi, apa pula yang berkurang? Nilai aset bukan semasa yang berkurang. Okey, susut nilai hanya boleh dikira untuk aset bukan semasa, seperti kenderaan, perabot, alatan pejabat, lengkapan, mesin dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam gambar ni, sebuah kereta akan susut nilai sepanjang tempoh penggunaan. Jika kita membeli sebuah kereta pada hari ini, katakanlah untuk harga RM100,000. Selepas 5 tahun, nilai kereta tersebut pasti dah berkurang kan? Mungkin ianya hanya bernilai RM70,000. Maksudnya kereta ni telah susut nilai sebanyak RM30,000 dalam masa 5 tahun. Okay. Mari kita lihat pula apakah maksud susut nilai dan susut nilai terkumpul dari segi perakaunan. Susut nilai hanya dikira untuk tempoh semasa. Terdapat 3 kaedah untuk mengira susut nilai ni dan kita akan belajar mengenainya dalam slide yang seterusnya. Susut nilai dikategorikan sebagai belanja dalam apur. Okey, bagaimana pula dengan susut nilai terkumpul? Jumlah susut nilai sepanjang tempoh penggunaan ABS lah yang kita panggil sebagai susut nilai terkumpul. Seperti contoh tadi, dalam tempoh penggunaan 5 tahun, jumlah susut nilai dia adalah RM30,000. Inilah susut nilai terkumpul. Pengumpulan semua susut nilai dari tahun pertama aset itu dibeli hinggalah ke tahun semasa. Jom kita ke slide yang seterusnya. Okey. Ini untuk menghitung susut nilai ABS. Okey. Nanti kita akan lihat contoh untuk setiap satu kaedah dalam slide-slide yang seterusnya. Di sini kita hanya akan lihat rumusnya sahaja, ya. Okey. Kaedah pertama ialah kaedah atas kos atau garis lurus. Susut nilai untuk kaedah ni adalah sama untuk setiap tempoh. Sebab itulah ia dipanggil sebagai garis lurus. Rumusnya ialah kos darab dengan kadar susut nilai. Yang ni akan diberi dalam soalan ya. Okay, lepas tu kita darab dengan tempoh penggunaannya. Okay. Kaedah yang kedua pula ialah kaedah bagi berkurangan. Jika kita dengar perkataan berkurangan, maksudnya kita kena tolak sesuatu. Betul tak? Apakah yang akan kita tolak? Kita tolak susut nilai terkumpul daripada kos, baru darab dengan kadar, lepas tu darab dengan tempoh penggunaan dia. Okay. Dalam kedua-dua kaedah ni, kita darab dengan tempoh penggunaan tempoh semasa. Sebab kita hanya boleh kirakan susut nilai bagi bulan-bulan di mana ABS tu digunakan. Jika ABS tu dibeli dalam pertengahan tempoh, susut nilai hanya boleh dikira dari bulan yang dibeli hinggalah ke akhir tempoh perakawanan. Nanti kita akan melihat contoh yang spesifik kepada tempoh penggunaan supaya anda boleh faham dengan lebih mendalam. Okay. Kaedah yang terakhir, penilaian semula. Di mana tiada kadar susut nilai di sini, peratus tidak akan diberi, tetapi kita akan ambil bagi awal ABS, tambah dengan belian baru ABS, lepas tu kita tolak dengan bagi akhir ABS. Okay. Mari kita lihat contoh-contoh untuk pengiraan setiap satu kaedah ni. Okay, kita mulakan dengan kaedah yang pertama, iaitu kaedah garis lurus. Dalam setiap contoh dalam video ni, imbangan duga yang diberikan hanyalah sebahagian imbangan duga saja ya. Cukup maklumat untuk kita kirakan susut nilai. Okey, dalam contoh ni, maklumat yang diberikan dalam imbangan duga ialah kos perabot. Kos perabot di mana ia diberikan sebagai RM10,000 dan susut nilai terkumpul iaitu RM4,000. Okey, sebenarnya susut nilai terkumpul yang diberikan dalam imbangan duga ni adalah susut nilai daripada tempoh yang lepas. Untuk tempoh semasa, kita baru aja nak kirakan. Okey. Maklumat yang diberikan dalam maklumat tambahan ialah perabot disusut nilai atas kos pada kadar 10% setahun. Kaedahnya sudah dinyatakan.
iaitu atas kos. Yang ni kaedah dia. Jadi kita tahulah rumus mana yang perlu kita gunakan. Okey, sekarang bolehlah kita nak kira susut nilai dengan susut nilai terkumpul untuk tempoh semasa. Anda perlu lihat ya, walaupun dalam maklumat tambahan dia hanya diberikan kadar susut nilai. Dia menyatakan di sini kadar susut nilai saja. Tetapi kita perlu juga kirakan sekaligus untuk susut nilai terkumpul. Kenapa? Sebab kita perlu masukkan dalam PKK. Betul tak? Okey, mari kita lihat bagaimana pengiraan susut nilai. Okey, di sini kos 10,000, kita ambil daripada imbangan duga kos 10,000. Lepas tu kita darab dengan kadar 10% yang diberikan dalam maklumat tambahan 10%. Lepas tu kita darab dengan tempoh penggunaan iaitu 12/12. Okey, apakah maksud 12/12 bulan ni? Maksudnya perabot ni telah digunakan sepanjang tempoh semasa untuk lengkap 12 bulan. Sebab kita perlu lihat ya, kadar susut nilai diberikan untuk setahun di sini. Kadar 10% setahun. Jadi perlulah kita pastikan perabot ni digunakan untuk tempoh 12 bulan. Tetapi bagaimana saya tahu perabot ni digunakan untuk 12 bulan? Sebab tiada butir-butir lain yang diberikan dalam maklumat tambahan atau imbangan duga yang menyatakan perabot ni baru dibeli atau baru dibawa masuk dalam perniagaan. Nanti kita akan lihat contoh apakah jenis butir yang akan diberikan dalam maklumat tambahan kalau tempoh penggunaan tak cukup 12 bulan. Okey, sekarang kita lihat dulu susut nilai tempoh semasa iaitu RM1,000. Kita dapatlah jawapan RM1,000. Nilai ni masukkan dalam apur sebagai belanja. Bagaimana pula dengan susut nilai terkumpul? Kita ambillah susut nilai daripada tahun lepas. Di mana kita dapat ni 4,000? Kita dapat daripada imbangan duga 4,000. Yang inilah susut nilai daripada tahun lepas. Lepas tu kita tambah dengan susut nilai yang baru je kita kira. RM1,000. Okay, kita tambah. Lepas tu kita dapatlah susut nilai terkumpul untuk tahun ni. Okay. Nilai ni pula akan dimasukkan dalam PKK dalam kategori aset bukan semasa. Nanti kita akan lihat bagaimana kedua-dua susut nilai dan susut nilai terkumpul akan dipersembahkan dalam apur dan PKK pada akhir video nanti ya. Sekarang kita pergi pula dengan kaedah yang sama iaitu atas kos juga. Tetapi kita akan bawa masuk nilai scrap. Bertanya-tanya apa tu nilai scrap? Okay, jom kita tengok apa tu nilai scrap. Nilai scrap ialah di mana ABS tidak dapat digunakan lagi. Jadi perlulah kita tolak daripada kos sebelum pengiraan susut nilai. Kenapa? Sebab susut nilai hanya boleh dikira sepanjang penggunaan ABS tersebut. Jika tidak dapat digunakan lagi, iaitu pada tahap scrap. Kalau dah scrap dah memang tak boleh guna lagi kan? Jadi macam mana kita nak kira susut nilai? Tak boleh kan? Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu tolak dulu nilai scrap daripada kos, baru kita boleh darab dengan kadar susut nilai. Okay. Sekarang, kita lihat dulu maklumat dalam imbangan duga. Kos perabot adalah RM12,000 dan susut nilai terkumpul dari tempoh lepas RM4,000. Dalam maklumat tambahan, dinyatakan bahawa perabot disusut nilai pada kadar 10% tahun dengan nilai scrap RM2,000. Okey, jom kita lihat bagaimana nak kirakan susut nilai bagi situasi begini. Okey. Pengiraan susut nilai. Kita ambil kos RM12,000, lepas tu kita tolak dulu dengan nilai scrap. Kenapa kita nak tolak? Sebab pada tahap scrap kita dah tak boleh gunakan lagi ABS tu. Jadi kita perlu tolak dulu yang RM2,000 ni. Kita dah tolak dah. Lepas tu kita buat apa? Kita darab dengan 10% dan darab dengan tempoh penggunaan iaitu 12/12. Kita dapatlah jawapan RM1,000. Nilai ini akan dimasukkan dalam apur sebagai belanja. Okey. Bagaimana pula dengan susut nilai terkumpul? Cara pengiraan susut nilai terkumpul adalah sama dalam semua situasi dan kaedah. Okey. Di mana kita ambil susut nilai daripada tempoh lepas yang diberikan dalam imbangan duga di sini, RM4,000. Lepas tu kita tambah dengan susut nilai yang baru kita kira, RM1,000. Kita dapatlah jawapan dia, RM5,000. Dan nilai ini akan dimasukkan ke PKK dalam kategori aset bukan semasa. Okey, jom kita pergi kepada slide yang seterusnya. Di sinilah saya nyatakan tadi di mana kita akan lihat contoh yang spesifik kepada tempoh penggunaan. Dalam contoh ni,
Saya masih menggunakan kaedah atas kos. Tetapi kita akan lihat di mana situasi penggunaan adalah kurang daripada 12 bulan. Okay. Jom kita lihat dulu maklumat yang diberikan oleh imbangan duga. Okay. Kos lengkapan 7,000. Dah bagi dah. Okay. Dan dalam maklumat tambahan pula, dia diberikan lengkapan disusut nilai atas kos pada kadar 10% tahun. Jom kita lihat maklumat tambahan yang kedua. Lengkapan dibeli pada 1 Julai 2018. Sekarang, berdasarkan tarikh penyediaan imbangan duga di sini, kita tahu bahawa tempoh perkawanan untuk soalan ini adalah 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2018. Jika lengkapan ini dibeli hanya pada 1 Julai 2018, maksudnya daripada 1 Julai 2018 hingga ke akhir tempoh perakawanan, iaitu 31 Disember. Daripada 1 Julai sehingga 31 Disember. Okay, lengkapan ni hanya digunakan untuk berapa bulan? 6 bulan. Bagaimana kita nak kira? Kita kira daripada Julai. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 6 bulan. Kita perlu masukkan Julai juga dalam pengiraan tersebut. Kenapa? Sebab lengkapan dibeli pada 1 Julai. Jadi kita perlu masukkan bulan Julai juga dalam pengiraan kita. Jadi kita mula daripada bulan Julai sehingga Disember. 6 bulan. Okay. Untuk semua pengiraan susut nilai, kita perlu pastikan susut nilai dikira daripada tarikh ABS itu dibeli sehingga akhir tempoh perakawanan. Jika ABS itu dibeli pada pertengahan tempoh. Sekarang, kita lihat dulu pengiraan susut nilai. Rumusnya sama saja. Di mana kos 7,000 yang diberikan dalam imbangan duga, darat dengan kadar 10% diberi dalam soalan. Lepas tu kita darat dengan tempoh penggunaan 6/12. Apa maksud 6/12 ni? 6 bermaksud tempoh penggunaannya 6 bulan sahaja. Daripada 1 Julai sehingga 31 Disember. Maksudnya daripada 12 bulan tempoh perakawanan, lengkapan ni digunakan hanya untuk 6 bulan sahaja. Okay. Kita dapatlah susut nilai untuk RM350 yang dimasukkan sebagai belanja dalam apur. Okay. Kita tengok di sini, tempoh penggunaan hanya 6 bulan. 1 Julai sehingga 31 Disember. 6 bulan inilah yang kita akan masukkan di sini. Okay. Yang ini akan dimasukkan sebagai belanja dalam apur. Okay. Bagaimana pengiraan susut nilai terkumpul? Sebab tiada susut nilai terkumpul yang diberikan dalam imbangan duga. Kenapa tiada susut nilai terkumpul diberikan dalam imbangan duga? Sebab lengkapan ni baru aja dibeli kan dalam tempoh semasa. Jadi pastilah tiada susut nilai daripada tempoh yang lepas. Betul tak? Okay. Jadi bagaimana pengiraannya? Sama juga. Di mana susut nilai dari tempoh lepas kita letakkan sebagai kosong. Lepas tu kita tambah dengan susut nilai yang baru kita kira 350. Kita dapatlah 350. Yang ni akan dimasukkan ke PKK dalam kategori aset bukan semasa. Okay. Sekarang kita akan pergi kepada kaedah yang seterusnya pula. Kaedah baki berkurangan. Okay. Daripada nama kaedah pun kita tahu. Jika berkurang, maksudnya kita perlu tolak sesuatu. Apa yang kita akan tolak? Kita tolak susut nilai terkumpul dari tempoh yang lepas daripada kos, baru darat dengan kadar susut nilai. Okay. Jom kita lihat maklumat yang diberikan dalam imbangan duga. Okay. Kos lengkapan ialah 7,000. Dan susut nilai tempoh lepas 2,000. Maklumat tambahan pula di mana dinyatakan lengkapan disusut nilai atas kaedah baki berkurangan pada kadar 10%. Okay. Pengiraan susut nilai. Jom kita lihat bagaimana kita nak kira susut nilai. Okay. Kita ambil kos, tolak dengan susut nilai terkumpul. Yang mana satu? Daripada yang tempoh lepas. Okay. Kita ambil kos, kita tolaklah susut nilai yang diberikan dalam imbangan duga. 7,000 tolak 2,000. Ni je yang kita tolak. Okay. Lepas tu kita darat dengan kadar. Kadar yang diberikan dalam soalan 10%. Lepas tu kita darat dengan tempoh penggunaan. 12/12. Sebab dalam imbangan duga dengan maklumat tambahan tidak dimaklumkan di mana ABS ni baru dibeli kan. Jadi kita akan membuat anggapan bahawa
ABS ni memang digunakan untuk tempoh 12/12. Okey, kita dapat berapa? Kita dapat RM500. Nilai ni akan dimasukkan dalam apur sebagai belanja. Bagaimana pula dengan pengiraan susut nilai terkumpul? Sama sahaja, di mana kita ambil susut nilai daripada tempoh lepas, iaitu RM2,000. RM2,000 kita tambah dengan RM500. Yang ni adalah susut nilai untuk tempoh semasa yang baru kita kira di sini. Okay. Kita dapatlah jawapan 2,500. Yang ni akan dimasukkan dalam PKK dalam kategori ABS. Okay, dalam kaedah ni pun, jika penggunaan ABS adalah kurang daripada 12 bulan, kita hanya boleh kira susut nilai untuk bulan-bulan yang digunakan aja ya. Okay, jadi bila darab dengan tempoh penggunaan di sini, pastikan tempohnya betul. Anda perlu kira bulannya dengan betul-betul. Kalau dia dibeli ataupun dibawa masuk di pertengahan tempoh. Okay. Sekarang kita akan lihat kaedah yang terakhir pula. Penilaian semula. Kebanyakan masa kaedah ni dia kerap digunakan dalam silibus tingkatan 5 dalam bab 2, rekod tab lengkap. Okay. Di mana maklumat baki awal, baki akhir dan belian baru akan diberikan dalam soalan dan kita gunakan rumus di mana baki awal tambah dengan belian baru, tolak baki akhir ABS untuk mendapatkan susut nilai dan susut nilai terkumpul tempoh semasa. Okay. Sebagai contoh untuk soalan ni, kita telah dapat RM500 sebagai susut nilai yang juga akan digunakan sebagai susut nilai terkumpul sebab tiada maklumat lain yang diberikan oleh soalan. Okay. Baki awal RM4,000. Di mana kita dapat? Kita dapat daripada sini. Bagaimana kita tahu ini adalah baki awal? Sebab 1 Januari 2018 adalah awal tempor perakawanan. Jadi yang ini adalah baki awal. Yang ini pula adalah baki akhir. Bagaimana kita tahu ini baki akhir? Sebab 31 Disember adalah pada akhir tempoh perkawanan. Okey, kita ambillah baki awal tambah dengan belian baru 1,000, kita tolak dengan baki akhir. Kita akan dapat RM500. Okey. Jika soalan memberikan susut nilai tempoh lepas, kita hanya tambahkan susut nilai terkumpul tempoh lepas dengan susut nilai yang baru kita kira, sama seperti yang kita telah buat untuk contoh-contoh sebelum ni. Okay. Pada akhirnya, jom kita lihat bagaimana maklumat susut nilai dan susut nilai terkumpul akan dipersembahkan dalam apur dan PKK. Okay. Dalam apur, susut nilai akan ditulis dalam kategori belanja. Kita perlu tuliskan susut nilai spesifik kepada ABS-nya. Seperti di sini, susut nilai perabot, susut nilai lengkapan. Kita tak boleh hanya tulis sebagai susut nilai saja ya. Kita perlu spesifik kepada ABS-nya. Okay. Bagi PKK pula, susut nilai akan ditulis dalam kolom yang ke-2, di mana ia akan ditolak daripada kos untuk mendapatkan nilai buku. Kemudian, nilai buku untuk setiap ABS akan ditambah untuk mendapatkan kolom jumlah. Okay. Terima kasih kerana menonton video ni. Jika anda mendapat manfaat daripada video ni, tolong like dan subscribe. Dan jika anda ingin mendapat tip menjawab soalan SPM, prinsip perakawanan setiap minggu secara percuma, anda bolehlah sertai kawan-kawan anda dalam grup Telegram saya, SPM Prinsip Perakawanan Coaching. Okay, jika anda ingin mendapatkan testimoni pelajar dan ibu bapa, anda bolehlah melawat Facebook saya, spm.score.tuition. Okay. Semoga anda berjaya dalam prinsip perakawanan SPM. Terima kasih dan semoga kita jumpa lagi.